pembantu pengurusan murid, ibu bapa, penjaga serta hadirin yang berada di talian. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya menjemput Encik Azman Mustafa untuk membacakan doa. Dipersilakan. Mohon buka mic. Cikgu Azman? Ya, sorry. Okey. Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbal arsil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis taklimat pengoperasian pembukaan kelas PPKI SMK Mutiara yang diadakan pada hari ini. Berkatalah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaina tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Cikgu Azman di atas doanya sebentar tadi. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pembukaan sekolah bagi murid pendidikan khas adalah pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput penolong kanan pendidikan khas Puan Roslaniah Zainal untuk menyampaikan taklimat pengoperasian pembukaan bagi kelas PPKI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Rosnani. Yang dihormati ibu bapa yang hadir pada hari ini, begitu juga dengan para pelajar. Terima kasih atas jawatan kuasa yang terlibat dalam pengoperasian untuk taklimat pada pagi ini secara atas talian untuk guru-guru dan PPM turut sama hadir pada hari ini. Okey. Dijangka tamat ni sebelum jam 11 pagi lah. Kita mengambil masa sedikit pada hujung minggu ini
untuk memberi penerangan tentang pengoperasian, yaitu pembukaan kelas, khususnya kelas di PPKI. Okay. Saya ingin memaklumkan bahawa Tuan Pengetua akan hadir pada bila-bila masa saja dalam talian ini, memandangkan beliau turut menghadiri ada empat program secara atas talian yang perlu dihadiri pada masa yang sama jugalah. Okay. Jadi selepas taklimat ini saya alu-alukan sekiranya ada ibu bapa ataupun murid bertanya, okey, kenapa perlu buat sekejap Okey, saya sambung. Kenapa perlu buat taklimat ini kepada ibu bapa dan juga murid? Kerana ada beberapa penambahan perkara dalam pengoperasian sekolah untuk 3.0 ini. Ada beberapa penambahan di situ. Jadi manakala SOP yang terdahulu masih kita kekalkan, cuma ada penambahan. Itu yang pentingnya untuk pihak sekolah membuat taklimat ini kepada ibu bapa dan juga murid-murid. Okey. Tanpa membuang masa lagi, saya pergi kepada saya paparkan slide inilah, jadi boleh rujuk Okey. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada perkara yang seterusnya, ingin saya maklumkan di sini untuk perlanjutan sesi persekolahan tahun 2021. Ini pentinglah. Okey. Kita akan mula sesi persekolahan pada bulan Oktober sehingga Disember. Okey. Selepas itu, pada bulan Disember, ada cuti akhir tahun bermula 11 Disember hingga 31 Disember. Okey, cuti akhir tahun lebih kurang dalam 2 minggu kalau saya tidak silap kiraan saya tu. Selepas itu sekolah akan bermula lagi pada tahun 2022. Okey, yang ini saya ingin jelaskan untuk sesi persekolahan ini. Okey, biasanya kalau masuk bulan Januari ini, setiap tahun bermaksudnya pelajar akan naik tingkatan. Naik tingkatan. Tetapi untuk tahun hadapan, sesi persekolahan tahun 2021 akan diteruskan sehingga bulan Februari. Sehingga bulan Februari. Maksudnya di sini kalau pelajar itu berada di kelas jujur tahun ini, masuk tahun hadapan bulan Januari dia masih berada di kelas jujur. Okey, dengan bahasa mudanya pada bulan Januari dia masih berada di tingkatan 1. Dia tidak lagi naik tingkatan 2. Okey, bila naik tingkatan 2 itu, okey, tingkatan 2 itu bermula, sesi persekolahan tahun 2022 akan bermula pada bulan Mac. Maksudnya di sini murid akan naik tingkatan pada bulan Mac. Okey, sesi persekolahan 2022 bulan Mac. Jadi memang agak berbeza tahun hadapan.
peralihan pertukaran sesi persekolahan biasanya bulan Januari, tetapi telah diubah takwim tersebut kepada bulan Mac. Okey. Jadi maksudnya di sini bulan Januari tahun hadapan, bulan Februari tahun hadapan pelajar masih berada di tingkatan yang sama. Okey. Saya harap ini jelas Okey, seterusnya. Okey, yang ini saya ingin sentuh tentang garis panduan pengoperasian sekolah 3.0. Saya ambil yang utamalah. Okey. Pertama sekali, apa perkara baru yang ada dalam garis panduan tersebut? Pertama tentang vaksin. Okey. Ini saya ingin maklumkan kepada semua ibu bapa bahawa semua guru dan juga kaki tangan bukan mengajar, AKP, iaitu contohnya macam kerani, PPM, pembantu makmal, kemudian ada lagi pekerja kantin, pekerja keselamatan, pekerja pembersihan. Untuk SMK Mutiara telah lengkap vaksin. 2 dos vaksin 100%. Jadi tiada masalah lah. Sekiranya ada yang rasa macam risaukah, guru-guru kah tiada vaksin, tidak berlaku, ataupun PPM tidak vaksin, tidak berlaku itu di SMK Mutiara. Semua telah pun menjalani telah mengambil vaksin tersebut. Manakala ini, yang kedua tentang ujian kit kendiri COVID-19. Ini saya akan terangkan nantilah. Okey? Sebab ini perkara baru. Sebelum ini tidak ada benda ni. Tetapi saya akan terangkan selepas ini. Kemudian keselamatan warga sekolah ini memang di mana semua warga sekolah termasuklah warga sekolah ini, termasuk murid maksudnya sentiasa diingatkan penjarakan sosial, memakai untuk memakai pelitup hidung dan mulut ini. Ini bukan lagi diperlukan, ini diwajibkan pakai. Okey, dan digalakkan 2 lapis. 2 lapis digalakkan. Okey, kemudian dari segi pengurusan pembukaan sekolah, yang ini akan diterangkan nantilah. Okey, kita pergi yang slide seterusnya. Okey, yang ini tentang ujian kit kendiri COVID-19. Okey, ujian ini diberikan kepada murid murid harian, maksudnya sekolah harian lah, macam sekolah SMK Mutiara, dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa bersekolah. Semasa berada di sekolah, Okey, apa maksud bergejala itu? Bergejala itu maksudnya pertama dia demam, demamnya itu mencapai ataupun lebih daripada 37.5 darjah Celsius suhu badan dia. Yang kedua, batuk-batuk, sesak napas. Dan yang ketiga, selesma. Ataupun hal-hal lain yang ada kaitan begitu. Kita tengok. Jadi, murid-murid ini akan menjalani ujian kendiri COVID-19. Okey. Kit ujian kendiri COVID-19 itu akan dilupuskan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Yang ini kami telah pun diterangkan sebab kemarin ada pemantauan daripada Jabatan Kesihatan Labuan untuk menerangkan bagaimana pelupusan itu. Sebab untuk pelupusan itu dia kena ada 3 lapisan plastik. Baru boleh lupus. Okey. Manakala ujian kendiri COVID-19, yang ini pelajar yang kena buat. Pelajar yang kena buat ujian ujian kendiri COVID-19 tu. Dia akan dibagi 1 pack. Okey, walau bagaimanapun ada pemantauan daripada guru. Ada pemantauan dari guru ataupun PPM benda ni. Sebab untuk ujian kendiri COVID-19 ni dijalankan di bilik kesihatan sekolah. Di ruangan yang terbuka lah. Dalam bilik itu dia memang terbuka lah.
sudah disediakan oleh pihak sekolah. Hanya murid yang bergejala sahajalah. Tapi saya nasihatkan jugalah, bila ini saya mohon kerjasama daripada ibu bapa jugalah untuk sentiasa memantau tahap kesehatan anak-anak masing-masing lah. Sekiranya di rumah sudah kita nampak dia macam kurang sehat, dia macam ada selesma, ada batuk-batuk, lebih baik kita mencegah lah. Maksudnya maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tu tidak dapat hadir sebab ialah ada demam, ada batuk macam begitu. Lebih baik begitulah. Okey. Ujian kit, kita berbalik kepada ujian kit COVID-19 ini pelajar yang buat dipantau oleh guru ataupun PPM bersama guru kesihatan sekolah. Ada cara-cara dialah macam mana melaksanakan ujian tersebut. Okey. Seterusnya, untuk murid, ini saya perlu kerjasama ibu bapa juga. Pada minggu hadapan kami akan beri borang kebenaran. Sebab ibu bapa perlu mengisi borang kebenaran ujian kendiri COVID-19 ini untuk anak-anak masing-masing. Sekiranya sama ada membenarkan ataupun tidak. Maksudnya di sini kalau murid itu bergejala sama ada buat di sekolah ataupun kita bawa ke klinik kah, ke hospital kah sendiri untuk menjalani ujian COVID-19 itulah. Okey. Contoh borang itu macam ni. Ini borang ni. Ini kami akan serahkan pada minggu hadapan kepada ibu bapa. Okey. Ini saya itu maksudnya nama ibu ataupun bapa ataupun penjaga kepada nama anak. Dari kelas apa di PPKI itu sekolah SMK Mutiara, pilihlah bersetuju ataupun tidak. Membenarkan pihak sekolah untuk melaksanakan ujian kendiri COVID-19 kepada anak saya. Lepas tu tanda tangan. Sekiranya lah tidak bersetuju, okey, boleh nyatakan sebab di sini. Kami pihak sekolah tidak paksa juga nih. Okey. Ujian, saya maklumkan sekali lagi, ujian kendiri COVID-19 ini hanya dibuat sekiranya murid tersebut bergejala di sekolah. Sekiranya tidaklah menjalani ujian tersebut. Okey? Jadi yang ini kami bagi awal-awal lah, siap-siaplah kan. Takut nanti tiba-tiba kami bagi awal kepada ibu bapa untuk buat tanda tangan lah benda ni, tanda tangan borang ni lah. Sebab nanti kalau lambat, takut nanti tiba-tiba, ialah kadang-kadang tahap kesihatan anak-anak ni kita tidak boleh jangka juga. Kadang-kadang kita tengok di rumah dia sehat, tapi bila di sekolah mulalah menunjukkan yang simptom-simptom tadi itulah. Okey. Okey, seterusnya yang ini. Okey, masih lagi tentang ujian pasal ujian kendiri COVID-19. Okey, untuk murid atau pelajar. Murid tersebut akan diasingkan dululah di bilik isolasi dan pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa ataupun penjaga. Kemudian murid tersebut menjalani ujian kendiri. Okey. Kalau sekiranya negatif, pihak sekolah akan menghubungi semula dan meminta murid tersebut untuk pulang ke rumah dululah untuk berehat di rumah. Sekiranya tidak, sekiranya positif, sekiranya berdasarkan ujian kendiri itu dijalankan positif, pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa dan pejabat kesihatan, kesihatan negeri lah, bagi tindakan yang seterusnya. Bagaimana? Okey? Jadi di sini guru yang memantau ataupun PPM yang memantau murid tersebut untuk buat ujian kendiri ini perlulah memakai
pelitup muka, sarung tangan, pakai buang dan menjaga penjarakan 1 meter dan kerap membasuh tangan dan selepas ujian kendiri itu dijalankan, guru-guru diingatkan ataupun PPM diingatkan agar sarung tangan, pelitup muka itu perlu dibuang juga terus dengan 3 lapisan plastik. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini. Warga sekolah memakai pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Okey. Kemudian penjarakan 1 meter pada setiap masa. Okey, yang ini. Warga sekolah ini termasuk murid kerap membasuh atau mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer jika tiada air lah. Sebab kadang-kala di sekolah kami ini, kadang-kala ada masa tidak ada air. Tapi setakat ini masih ada air lah. Okey. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk sekolah. Okey, maksudnya dicek suhu badan murid ni lah. Okey. Murid yang warga sekolah yang suhu badan melebihi 37.5 tidak dibenarkan masuk sekolah. Sebenarnya ini dimintalah kalau murid diminta untuk ibu bapa ambil murid tersebut lah. Okey. Susun atur kelas yang ini tidak terlibat Susun atur kelas ini yang seperti macam ini hanya murid yang ada penggiliran saja. Okey, untuk di kelas PPKI semua hadir, 100% hadir dan meja mereka tu memang ada penjarakan lah. Ada penjarakan ditetapkan. Okey, kemudian memastikan pengudaraan yang baik. Langsir, tidak ada langsir lah dipasang di setiap kelas. Tingkap dibuka, sentiasa dibuka. Kemudian ini yang pakai aircon. Tapi untuk kelas PPKI tidak ada yang memakai aircon. Walaupun ada satu bilik itu di kelas rajin itu ada aircon disediakan tetapi kita tidak menggunakan. Ibu bapa yang memilih tidak menghantar anak ke sekolah perlu memaklumkan kepada pihak sekolah. Tiada tindakan disiplin. Okey, yang ini. Ibu bapa yang atau anaknya ada masalah kesihatan kah ataupun apa-apa sahaja perlu memaklumkan kepada pihak sekolah. Perlu buat satu surat atas kepada pengetua sekolah memaklumkan bahawa anak saya yang ini di kelas apa kenapa tidak dapat karena bagi tahulah kenapa sebab-sebab tidak menghantar anak ke sekolah. Okey? Kalau tidak ada surat itu yang akan ada tindakan disiplin. Maksudnya tidak pemakluman kan? Jadi yang ini yang kami mau. Perlu ada pemakluman, buat surat secara bertulis. Sebab kalau kami ditanya, okey, ibu bapa ini ada memberi pemakluman ataupun penjaga ini ada memberi makluman kepada pihak sekolah. Jadi tidak isu di situlah. Yang jadi masalah yang senyap, tidak memaklumkan kepada pihak sekolah. Itu yang masalah tu. Okey. Yang seterusnya murid ataupun pelajar makan di dalam kelas semasa rehat. Yang ini masih dikekalkan. Termasuk guru lah. Guru pun tidak boleh makan lagi di kantin. Jadi saya galakkan murid membawa bekal makanan masing-masing lah. Tetapi pihak sekolah kantin tetap dibuka. Macam biasa jugalah kita akan buat pesanan makanan tu di awal pagi diuruskan oleh PPM. Waktu rehat, dekat rehat tu PPM akan ambil makanan di kantin dan agihkan kepada murid-murid lah. Jadi semua murid kena masih jugalah berjalan benda tu. Tidak ada lagi makan di kantin lagi. Okey, makan di kelas masing-masing. Selepas makan itu basuh tangan
kemudian meja tu dibersihkan, ada kan dibagi, ada disediakan apa, tuala apa, tisu basah, bukan tuala, tisu basah di setiap kelas, lap, kemudian masuk tangan, dan saya ingatkan juga di sinilah, kita sama-sama ingatkan kepada murid agar tidak berkongsi peralatan makan dan minum ini. Berkongsi itu, contohnya berkongsi air. Sebab ada nih berlaku murid dia minum kawan dia punya air. Okey, di situ tidak boleh. Bawalah air masing-masing. Ataupun dia mengguna sudu kawan dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Bawalah masing-masing. Kita tidak lagi membenarkan ada perkongsian itu. Okey? Okey, seterusnya ini menariklah. Murid dibenarkan memakai pakaian sesuai kemas dan sopan. Okey, yang ini. Okey. Kita tahu bila lama tidak sekolah dan pergerakan kita terbatas, ada yang saiznya membesar lah. Maksudnya dia membesar. Dia cepat membesar. Jadi ada pakaian sekolah ataupun ialah pakaian sekolah lah, sama ada baju sekolah ataupun baju PJ tu tidak muat lagi, sempit. Okey? Yang ini kita membenarkan murid memakai pakaian selain daripada pakaian sekolah itu. Tetapi kita mau yang sopan lah. Contoh, ada murid yang bertanya, bolehkah cikgu pakai baju kurung? Boleh. Yang penting dia kemas, dia sopan. Tidak maksudnya tidak mengikut bentuk badan. Okey. Begitu juga lelaki. Jangan memakai seluar yang fit itu, yang ikut kaki itu. Itu sudah dianggap tidak sopan di situ. Okey. Dibenarkah memakai t-shirt? Boleh pakai t-shirt. Tapi untuk lelaki dia kena masukkan baju itu ke dalam seluar, tekin lah baju tu. Dan kita mohon kerjasama juga supaya nampak kemas tu kan. Kalau baju t-shirt tu dia berkola, baru nampak cantik lah, nampak kemas di situ. Okay. Begitu juga lah, perhatikan balik lah kalau memakai. Bagi soalan. Okey, iya, boleh. Setiap murid nanti ya tidak pakai uniform ataupun pakai baju biasa saja? Dibenarkan dua-dua. Kalau ada baju sekolah lagi, dibenarkan. Kalau misalnya begini, baju uniform itu dia sempit kah, tidak muat sudah, dibenarkan pakai baju biasa. Tetapi mestilah kemas, sopan dan sesuai. Tidak dibenarkan pakai jeans. Okey, terima kasih. Okey, sama. Terima kasih Puan. Okey. Okey, dibenarkan juga memakai kasut ni kan, kasut yang kita benarkan pakai kasut sukan. Kita dibenarkan murid memakai kasut sukan. Sebab manalah tahu kasut sekolah dia tu sudah sempit. Kemudian saya pergi kepada yang seterusnya tentang PJPK. Dibenarkan. Yang ini akan diterangkan lah ikut kelas pemakaian baju PJ ni, baju sukan lah. Kalau tiada baju PJ sekolah tapi sebab sudah tidak muat, pakai baju sukan. Tapi saya ingatkan balik lah, kadang-kadang ada t-shirt ni dia ada lambang-lambang. Pastikan lambang itu kita perhatikan semula lah, takut nanti lambang itu dia melambangkan benda yang kurang sesuai lah, terutamanya untuk ke sekolah begitu. Okey. Untuk pemakaian baju PJ dibenarkan pakai sekiranya pada hari tersebut ada PJ kelasnya ada PJ hari Selasa. Dibenarkan murid memakai PJ daripada rumah, tidak perlu tukar lagi di sekolah. Pakai saja dari rumah. Okey. Kemudian aktiviti kokurikulum bersemuka masih lagi tidak dibenarkan. Okey. Tetapi PJ dibenarkan. Okey. Okay, seterusnya. Okey, yang ini tentang pengoperasian
sekolah bagi murid berkeperluan. Maksudnya saya pergi kepada kelas PPKI. Kelas PPKI ya. Okey, yang ini. Kita berada di Pasar 4, yaitu sekolah menengah. MBK dia. MBK itu maksudnya murid berkeperluan khas. Saya singkatkan MBK. MBK di PPKI, di kelas PPKI hadir tanpa penggiliran. Semua hadir. Jangan keliru, yang tingkatan 1 itu maksudnya tingkatan 1 di aliran perdana. Kelas PPKI ini dia ada tingkatan 1 juga, tapi dia kita singkatkan kelas PPKI. Okey. Manakala MBK yang berada di program pendidikan inklusif. Inklusif penuh ni. Maksudnya murid itu berada di kelas perdana. Yang ini mengikut ketetapan di kelas aliran perdana. Kelas PPKI, kita ikut ketetapan di PPKI, iaitu hadir tanpa penggiliran. 100% hadir 4 hari bulan ini ya. Okey. Okey, yang pertama ini tentang borang pengisytiharan kesihatan. Ini nampaknya saya dipahamkan semua ibu bapa telah pun membuat pengisytiharan kesihatan, cuma ada beberapa itulah yang kita minta isi semula. Ada kita mau tahu tahap kesihatan murid lah, sebab sebelum itu dia mengatakan anak dia ada bergejala lah, dan kita minta balik, kita minta suruh isi balik sekiranya murid itu sudah macam sembuh begitu. Okey, yang ini sudah kita buat kita memudahkan ibu bapa, kami buat secara online, iaitu isi borang melalui Google Form. Okey, terima kasih atas kerjasama. Kemudian yang ini persediaan pihak sekolah lah untuk MBK ke sekolah ni di kelas PPK. Pertama, kita telah pun mengatur jadual bekerja PPM. Termasuk guru juga akan bertugas ini ya. Waktu pagi, waktu balik, waktu rehat tu kita sudah atur. Kemudian waktu ketibaan MBK secara berperingkat. Okey. Untuk sesi pembelajaran di kelas PPKI bermula jam 7 pagi. Jam 7 pagi maksudnya kena hadir sebelum itulah. Okey, kemudian menyediakan laluan untuk mengimbas suhu badan MBK. Kita ada juga lah dekat dengan pagar sekolah tu sebelum masuk, dan di lobi blok A itu pun kita cek lagi lah sekali untuk suhu badan murid itulah. Kemudian kita ada drop point, tempat laluan maksudnya lah turun naik murid. MBK ini kita telah sediakan bagi ibu bapa yang menghantar anak menaiki kenderaan. Untuk MBK. MBK sahaja dibenarkan dihantar secara berkenderaan dalam sekolah, hanya MBK. Yang pelajar perdana berada di luar, di perhentian bas. Itu sebab ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah tu, masuk ke kawasan sekolah, bukan hanya murid saja yang dicek dia punya suhu badan, tetapi ibu bapa pun dicek juga suhu badan itulah waktu ambil. Waktu hantar itu, waktu pagi. Yang balik tidak perlu. Okey. Kemudian yang ini kita sama-sama mengingatkan lah. Sentiasa mengingatkan kepada anak-anak kita untuk membasuh tangan dengan air dengan sabun, air dan sabun sebelum ke sekolah lah. Okey. Slide yang seterusnya semasa sesi persekolahan. Okey, ini waktu tiba tu MBK disambut dan dibawa ke kelas oleh PPM ataupun guru. Okey, biasanya ini sudah ada pengalaman lah kita kan. Semua murid yang sampai di sekolah tu kita akan kumpul di lobi blok A dulu. Kemudian barulah guru ataupun PPM akan mengiringi bersama-sama berjalan tu. Menghantar murid masuk ke kelas masing-masing lah. Okey. Yang ini nombor 2 ni, sekiranya MBK tidak berupaya berjalan ataupun atas faktor keselamatan, kita benarkan untuk masuk ke kawasan sekolah dengan kenderaan. Tetapi sekiranya ada ibu bapa yang memilih untuk
menurunkan anak di perhentian bas. Tidak masalah, teruskan. Tidak masalah. Tetapi kita masih membenarkan lah, masih memberi kebenaran. Ialah saya lebih kepada faktor keselamatan lah. Oke. Kemudian drop off point. Oke, ada ketinggalan di sini. Drop off point tuh. Murid MBK di PPKI, di lobi A dan di perhentian bas. Oke, kemudian saringan suhu itu memang dibuatlah. Oke, ini adalah laluan MBK di kelas PPKI ya. Laluan untuk kenderaan dan juga laluan untuk yang berjalan kaki lah, yang berhenti di perhentian bas. Oke. Oke, seterusnya. Oke, inilah situasi itu berlakulah di lobi blok A itu. Saringan suhu sekali lagi dibuat, kemudian murid-murid akan duduk dululah berkumpul di sini. Bila sudah penuh nih semua, baru kita bergerak sekali. Oke. Oke, semasa sesi persekolahan. Oke, yang ini. Semasa sesi persekolahan, maksudnya murid sudah berada di sekolah lah, di dalam kelas. Oke, yang kedua, yang ini kami guru dan PPM perlu menekankan kepada amalan pengurusan diri. Maksudnya sentiasa mengingatkan MBK untuk membasuh tangan, mencuci tangan itu. Oke. Dan juga sekiranya tiada air, guna hand sanitizer. Oke, pihak sekolah ada menyediakan sinki khas untuk murid membasuh tangan dan juga sabun. Kita memang ada sediakan itu dekat di luar kelas. Oke. Kalau yang di kelas bawah tuh ada juga di luar kelas sinki itu, ada juga yang di dalam tandas tuh. Oke. Itu yang amalan pengurusan diri. Yang ketiga, amalan pengurusan tingkah laku ini. Oke, ini bagi murid. Oke, ini saya perlu. Biasanya ini memang berlaku di kelas PPKI, tapi alhamdulillah untuk berdasarkan pengalaman kita pada bulan 4 tuh yang bersemuka, semua MBK di kelas PPKI masih terkawal. Maksudnya boleh dikawal lagi oleh guru dan PPM. Bukanlah tiada masalah tingkah laku, ada, tetapi masih boleh dikawal. Oke, sekiranya berlaku itu. Oke, yang ini saya kena ulang semula lah. Sekiranya berlaku, MBK tersebut perlu diasingkan jika ada masalah tingkah laku. Kita buat pengasingan lah. Maksudnya dia mula-mula berada di kelas, kita akan asingkan dia di satu tempat. Di satu tempat itu diawasi oleh PPM ataupun guru lah, di mana murid itu akan diberi modifikasi tingkah laku, intervensi yang sesuai lah untuk, yalah kadang-kala mungkin emosi dia tidak boleh terkawal, kita meredahkan. Tetapi sekiranya setelah dibuat intervensi itu masih juga berlaku benda yang sama, ialah kita akan menghubungi ibu bapa lah jika keadaan tidak terkawal. Kita akan menghubungi ibu bapa untuk diambil lebih awal. Okey, yang ini ya. Tapi saya harap benda ini tidak berlaku lah. Harap-harap tidak berlaku. Pelajar boleh balik ikut jadual yang ditetapkan. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Okey, pelaksanaan PDP. Okey. MBK di kelas PPKI mengikuti jadual kelas PPKI lah yang bermula pada pukul 7 pagi sehingga pukul 12.30. Kemudian itu pada hari Isnin dan Kamis, manakala hari Jumaat sehingga 11.30 pagi sahajalah, lebih awal lah. Kemudian yang seterusnya RPI dikongsikan oleh guru kepada ibu bapa penjaga. Yang ini guru-guru perlu berkongsi RPI yang fasa kedua hari itu. Kemudian waktu rehat. Yang ini waktu rehat murid. MBK di kelas PPK jam 9 pagi hingga 11.30. 9 pagi hingga 11.30 pagi. Okey, jadi yang ini murid masih makan di kelas masing-masing. Okey, kemudian pelaksanaan kelas amali. Okey, kelas amali maksudnya kelas-kelas yang mata pelajaran kemahiran. Contohnya macam tanaman, masakan, jahitan. Okey.
itu mencuci kenderaan, mendobi itu maksudnya pelaksanaan kelas amali. Mereka perlu ada kerja-kerja amali dan pendidikan jasmani. Sudah boleh pergi padang kita. Berita baik, kita sudah boleh PJ di luar. Tetapi dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan. Terutamanya yang PJ inilah. Kadang-kadang kita rasa seronok lah. Biasanya kan iyalah kita buat aktiviti macam satu permainan kan. Tetapi ini dibenarkan mengikuti SOP. Penjarakan itu. Saya minta kerjasama murid-murid. Iyalah kita excited lah. Cikgu pun excited. Dapat pergi luar kan. Main. Tapi perlu menjaga penjarakan itu. Okay. Okey, yang seterusnya pakai pelitup muka, pakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan ataupun guna hand sanitizer. Yang ini kita memang sediakanlah. Okey. Yang seterusnya waktu sesi persekolahan, waktu pulang, yang pulang. Okey, yang ini guru dan PPM akan mengiringi MBK ke lokasi yang ditetapkan. Okey, di lobi A diurus oleh PPM. Dan perhentian bas ini ada guru yang bertugas. Okey, saya ingin maklumkanlah pengawasan perhentian bas itu sehingga jam 1 petang. Kecuali hari Jumaat. Okey, kalau hari Jumaat sama ada di lobi blok A ataupun di perhentian bas, pengawasan sehingga 12 tengah hari Jumaat. Hari Jumaat memang singkat sedikit lah. Biasanya 12 tengah hari memang tidak ada orang sudah di kawasan sekolah. Kecuali kalau hari Isnin sampai hari Kamis tu masih ada orang. Okay. Yang ini saya minta kerjasama lah dengan ibu bapa untuk mengambil masa ya anak-anak masing-masing mengikut ketetapan masa itulah. Okay. Okay. Ini laluan balik lah, laluan balik murid. Okay. Okay, ini situasi itu berlaku lah. Ambil di, yang ini berkenderaan, yang ini di pejabat, di perhentian bas. Okay. Okay. Rasanya sudah habis lah untuk taklimat pengoperasian kelas. PPKI. Okay, yang ini lebih kepada pemakluman lebih awal lah. Terutamanya tentang pemakaian baju PJ ke apalah macam tu. Okey, yang ini pemakaian baju PJ. Okey, bagi murid kelas tekun, baju PJ baju PJ, baju sukan tu, baju PJ sekolah. Kalau tiada baju PJ sekolah, boleh pakai baju sukan. Yang penting dia kemas, sopan. Itu perlu tu kena ingat. Okey. Untuk kelas tekun, yakin dan adil, hari Selasa. Hari Selasa. Okey, kelas jujur, hari Rabu. Kelas kreatif, hari Kamis. Kemudian bagi kelas setia, amanah dan rajin, hari Jumaat. Jadi tidak sama. Okey. Sekiranya ada pemakluman lain. Sebab saya untuk yang kelas kemahiran kelas kemahiran yang ada amali itu. Dia kena buat amali, kerja-kerja amali yang itu biasanya guru-guru akan meminta murid memakai baju PJ biasanya, baju sukan sebab memudahkan pergerakan itulah. Jadi yang ini kami akan maklumkan, kami bincang semula di peringkat guru. Bila hari yang sesuai pemakaian untuk murid ikut kelas lah, kita akan buat pemakluman itulah. Okey, pada minggu hadapan. Okey. Okey, yang ini. Pembelajaran berasaskan projek. Okey. Kita pada sepanjang bulan September tu, sepanjang bulan September, kita membuat pembelajaran berasaskan projek yang mana hari itu ibu bapa ataupun penjaga ataupun ahli keluarga datang ke sekolah ambil bahan kan. Ada juga bersama murid hari itu. Okey,
kita dan jadual pembelajaran berasaskan projek ini ada 5. Maksudnya ada 2 lagi projek tu yang tidak yang belum dilaksanakan. Okey, macam mana ni ya? Sama ada tidak perlu buat lagi? Okey. Ini tetap diteruskan. Maksudnya 4 hari bulan tu pelajar sekolah macam biasa bersemuka kan? Bersemuka. Kemudian projek itu dibuat selepas dia balik dari sekolah lah. Okey, pelan-pelan kita bagi masalah. Dia macam lebih kepada kerja rumah lah murid-murid itu. Okey, sebab ada 2 projek lagi itu, projek yang keempat dan projek yang kelima. Okey. Nah, ini bahan dia sudah kita sudah beri. Selepas itu arahan-arahan bagaimana membuat projek itu akan dikongsi dalam grup WhatsApp tu. Maksudnya di sini grup WhatsApp kelas tu walaupun sudah kita bersemuka tetapi jangan left group. Sebab maklumat-maklumat akan kita beri melalui grup WhatsApp kelas bagi tujuan pembelajaran. Okey. Seterusnya, okey, yang ini saya cuma ingatkan. Vaksin dos kedua yang berumur 16 tahun ke atas. Saya minta ibu bapa tengok balik semula kad vaksin tersebut. Yang kena bagi, tengok untuk murid yang kelas di PPKI akan vaksin pada besok, saya tidak silap. Besok di Kolej Matrikulasi Labuan. Ya, Cikgu, di matrikulasi itu istok anak saya ada orang tuh, cucu. Iya, untuk murid yang 16 tahun ke atas, Okey, untuk murid yang 13, 14 dan 15 ini kami akan maklumkan nanti. Di mana tempatnya? Sebab saya dengar-dengar ada perubahan tempat. Untuk di matrikulasi ni, untuk vaksin ni, dia buka sehingga 3 hari bulan saja sampai esok sahaja. Selepas tu dia akan ada pemindahan tempat tu lah. Tapi saya tidak lagi kongsi tempat tu di mana sebab saya takut ada perubahan lagi. Jadi yang ini untuk besok umur 16 tahun ke atas saja yang vaksin di Kolej Matrikulasi. Macam hari itu jugalah. Okey. Seterusnya. Okey, itu saja tamat. Sekiranya ada ibu bapa yang ingin bertanya ataupun murid sendiri mau tanya, boleh cikgu alu-alukan pertanyaan. Kalau ada yang malu untuk malu untuk tanya, boleh tulis di ruangan chat. Ada murid-murid ni kan ada sudah yang bertanya, cikgu nanti buka sekolah projek mau bawa kah? Kalau yang boleh dibawa tu boleh juga, tidak masalah. Okey, ada apa-apa lagi? Ada yang mau ditanya? Okey, pesanan saya terutamanya kepada murid-murid ni lah. Jaga kesihatan masing-masing. Sekiranya macam kurang sihat, maklumkan kepada ibu bapa. Okey, ibu bapa akan maklumkan kepada cikgu. Okey, cikgu terima makluman itu supaya kita pun ada untuk kehadiran anak-anak ini ada sebab. Sebab macam ni, setiap kehadiran murid yang tidak hadir tu kami perlu menyatakan sebab dalam sistem kehadiran murid. Itu yang perlu. Saya minta maaf lah kepada ibu bapa kalau kami guru-guru akan call ibu bapa tanya mana anak kita, kenapa tidak datang sekolah. Sebab kami perlu kami perlu memaklumkan kepada sebab tu kenapa dalam sistem, dan juga kami tidak mau ada anak-anak ni ketinggalan. Itu sajalah ya, ketinggalan sesi pembelajaran itu. Okey.
Kalau tidak ada apa-apa soalan, saya serahkan kepada pengacara majlis, sebab kita pun tidak mau lama lah sebab ada yang bermasalah talian, masalah data, okey. Tapi itulah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua, terutamanya ibu bapa dan juga murid yang hadir mendengar taklimat ini. Saya harap kita boleh sama-samalah mengikuti pematuan SOP yang baru inilah. Okey. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Rosnani. Ya, terima kasih Cikgu Roslania di atas taklimat sebentar tadi. Sangat jelas ya taklimatnya. Terima kasih sekali lagi. Jadi jika tidak ada apa-apa pertanyaan daripada hadirin, ibu bapa penjaga, kita mohon sekali lagi isikan borang kehadiran di ruangan komen kepada semua ibu bapa. Isikan kehadiran. Link telah diberikan. Jadi apa yang diharapkan kita semua mengambil maklum cakna dengan taklimat itu tadi, maksudnya tidak memandang remeh, ambil mudah dan ambil ringan tentang kesihatan, kebajikan, keselamatan dan kita dapat terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, semua ibu bapa sudah isi kehadiran. Jadi macam mana Cikgu Roslania? Kita tamatkan? Ya. Kalau tidak soalan lagi, kita tamatkan di sinilah. Sekiranya ada yang mau PM, personal PM, boleh, tidak masalah. Kami guru-guru sentiasa berhikmat nih. Okey. Boleh menjawab soalan nanti kalau ada pertanyaan lagi ya. Boleh tanya PM kepada cikgu-cikgu atau guru kelas masing-masing. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini saja taklimat kita. Yang baik itu datangnya dari Allah, segala kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Jadi saya minta maaf dan saya rasa kita tamatkan taklimat kita pada hari ini.